cikgu. Okey, terima kasih kerana pagi ni kita berjumpa lagi. Walaupun pagi ni dah sampai dekat-dekat tengah hari. Sebenarnya pagi tadi cikgu nak buat juga pukul 9 ke apa ke semua. Tapi cikgu takut-takut ada yang tak bangun tidur lagi kalau pukul 9 tu. Alright, jadi pada pagi ni cikgu akan cuba bincangkan kertas kerja rumah awak. Sepatutnya cikgu nak bincangkan minggu lepas. Tapi oleh kerana awak tak buat, jadi terpaksalah cikgu tundakan dulu supaya awak buat. Cikgu tak suka sangat lah kalau misalnya awak buat menunggu jawapan. Dalam kelas cikgu tak suka awak tunggu jawapan. Tapi kalau misalnya awak memang betul-betul tak faham, okey. Cikgu pun tak marah, tapi pastikan awak mesej dulu cikgu. Mesej ke apa-apa, jangan sampai waktu dalam kelas, cikgu, saya tak faham cikgu. Dengar tak suara cikgu ni? Kalau cikgu melalui seorang-seorang beritahu Dengar tak suara cikgu ni? Dengar. Okey. Alright. Okey, bagus. Okey, untuk kelas cikgu, contoh cikgu akan bagi tahu. Okey, mungkin awak akan masuk dalam bulan 4 nanti sebelum apa-apa hal, cikgu akan bagi tahu juga. Okey, selepas daripada kelas, selepas daripada kelas awak yang sebelum daripada kelas cikgu, contoh awak ada bahasa Melayu kan, bahasa Melayu contoh lepas tu fizik. So bahasa Melayu tu nak pergi ke makmal cikgu, okey. Cikgu akan kira orang yang pertama awal sampai. So 5 minit selepas daripada orang pertama awal sampai tu, cikgu okey lagi. Awak nak pergi tandas ke apa, pergi tandas. Okey. Jadi orang yang pertama sampai tu, cikgu akan hold orang yang selepas 5 minit daripada orang pertama sampai. Okey. Tujuannya cikgu tak nak lah. Macam ni, macam kita tengah kelas ni, cikgu tunggu sampailah 11.20 baru cikgu start. Okey. Jadi cikgu akan start kelas 5 minit selepas orang pertama sampai. Dan orang yang 5 minit selepas daripada sampai tu dalam kelas cikgu nanti, okey, cikgu akan hold dia dekat tepi. Okey, bukan marah pun, tanya je, okey. Okey, kalau memang saja-saja merahlah. Jalan melenggang-lenggok. Okey, kalau tak silap cikgu lah, awak mana ya? Awak berakhir dengan kerja rumah di sini kalau tak silap cikgu. Okey. Alright. So anak-anak sekalian. Okey. Untuk yang ini nilai perbuahannya. Yang ni cikgu dah bincang belum semua? Cikgu lupa lah. Hello? Cikgu slide-nya tak ada pun. Alamak. Okey. Bagus. Ni yang cikgu suka ni. Kalau ada yang cikgu syok sendiri ke apa, bagi tahu. Okey, cikgu rasa macam cikgu dah buka dah slide ni. Okey, minta maaf. Awak nampak muka cikgu hari tadi Okey. Nampak tak? Okey. Alright. Okey, anak-anak sekalian, kalau misalnya awak nak pergi tandas, awak just message je dekat dalam cikgu punya chat tu. Cikgu minta maaf, saya nak pergi tandas. Saya ambil masa 2 minit. Okey. So, awak pergi lah tandas. Nanti cikgu tengoklah daripada awak punya nama tu, cikgu tak panggil lah awak. So nanti kan tak adalah. Cikgu duk panggil. Mana ni Mamat ni? Tak ada pula Mamat ni. Tujuan cikgu nak panggil tu sebenarnya untuk nak cek kehadiran awak. Okay. Okay, so anak-anak sekalian. Alright. Jadi cikgu percaya awak nampak apa yang cikgu nampak sekarang ni lah. Okay, so betul tak cikgu bincang sampai sini
Siapa-siapa? Tolong. Azwa? Sampai ke sini ya? Sebelum dia belum. Sebelum ni belum? Ah, Ini? Okey tak? Ke lagi sebelum ni? yang tadi. Yang ni? Yang ni okey dah kan? Bukan. Ni dah. Dah, okey. Yang ni kan? Betul ni? Ha. Okey, Ha. cantik. Alright. So, okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, cikgu akan mulakan kelas. Okey. Seperti yang hari tu, cikgu dah bagi kerja sikit hari tu. So, untuk piawai ni adalah cikgu terus bagilah. Okey. Okey. Ada yang senang-senang sangat, cikgu terus bagi jawapan. Okey? Kita tak bincang. Cikgu. Ya, ya, ya. Tak nampak ke? Tak nampak. Keluar. Ha? Kat handphone saya tak keluar. Dekat Dia handphone? punya slide. Oh, dekat handphone awak tak keluar. Awak nampak muka cikgu Nampak bumbung ke? Nampak? Nampak je. Nampak bumbung ke nampak slide? Nampak bumbung. Okey, kalau gitu macam ni. Dekat muka cikgu tu, alright. Dekat muka cikgu tu, cuba awak klik dekat bahagian bawah tu ada kecil-kecil kan semua tu kan? Ha? Okey. Okey dah. Dah? Dah. Alamak, baru nak ajar. Dah. Tunggulah cikgu ajar sampai habis. Ni dah. Alright, tak apalah. Okey, good. Okey, ada siapa-siapa ada masalah lagi tak? Tak ada? Okey. So anak-anak pelajar sekalian, okey, perkara pertama sekali ialah kalau misalnya yang ini adalah matematik sajalah. Jadi cikgu akan pergi sekali lalu saja. Okey, so 1.0 darab dengan 10 negatif 5 jawapan dia ini. Yang ni pula ialah 4556. Jadi kita just kalau boleh nak satu nombor saja. Jadi 4.556 kali 10 kuasa 1. Sebab apa kuasa 1? Sebab kita gerakkan satu kali je. Yang ni pula kita gerak berapa kali? 1, 2, 3, 4. So 1 point. Okey. So banyak sangat ni. Biasanya kalau dalam fizik, kita biasanya kita ambil 3 angka yang terakhir. 2 ataupun 3. So yang ini, kes yang ini ialah 1, 2, 3 kan? Alright. So untuk kali ni cikgu just ni lah untuk kali ni, alright, just bawa je lah, bawa sampai habis saja, buat sampai habis. 106 kali 10 kuasa 4. So untuk akan datang bukan subjek ini. Untuk akan datang biasanya kalau untuk nombor piawai biasanya kita letak 4 nombor saja. Maksudnya kita ambil 1, 2, 3, 4. So kita ambil 4 nombor. Alright. Okey, biasanya 4 nombor macam ni lah. Okey, 4 nombor. Alright. 4 nombor. Okey. Jadi untuk yang ini, kalau misalnya ada macam ni pun tak ada masalah. 1.001 kali dengan 10 kuasa 4. Okey. So yang ni pula ialah kita 1.2. So 1.2 kali, okey, 10 kuasa negatif 1. Okey, cikgu, kenapa tadi cikgu kata, okey, cikgu boleh ambil 4 ataupun 3, tapi yang ni kenapa bukan 3? Okey. So, kenapa bukan 3 ialah, cuba tengok dekat sini, alright, dia dekat belakang-belakang ni semua kosong. So, nombor kosong selepas daripada angka piawai ataupun nombor perpuluhan ni tidak bermakna, tak ada maksud pun. So, tak payah buat pun tak apa. Okey. Yang ni pula ialah, okey, yang ni 1, 2, 3, 4. 1.9 1.98. Okey, 7 tu kita gerakkan 8 tu gerakkan sini, naik atas sini 1. Silap pula. Dia nak 4 angka, silap 4 angka. Okey, cikgu buat daripada awal balik. Laju sangat dah pula. Okey, yang ni 1 point. Jadi kita ambil 1, 2, 3, 4. Jadi kita gerakkan 1, 2, 3, 4. So 1.988. 8 yang belakang tu kita bundarkan, darab dengan 10 kuasa 4. Okey, kalau ada
Kalau ada masalah apa-apa terus cakap Kalau ada sangkut apa-apa terus bagi tahu terus. Okey. Yang mana senang-senang cikgu laju sikit. 9.876. Okey, kali 10 kuasa 1. Okey. Untuk yang ini pula ialah cikgu terus pergi. Beza di antara tadi ialah tadi nombor piawai, tapi kita tukarkan piawai tu kepada nombor nilai berimbuhan. Jadi apa yang cikgu nak tekankan kat sini ialah tengok kenal pasti ni. Soalan kadang-kadang dia bagi situ, okey, apakah unit SI? Soalan fizik biasanya dia tanya, okey, unit SI tu apa? Nombor piawai tu apa? Ataupun dia tanya nilai berimbuhan tu apa? Jadi kalau misalnya kalau awak tak faham, macam susah lah. Okey, contoh, cikgu bagi contoh Kalau misalnya panjang. Panjang kalau dia tanya soalan unit SI. Unit SI tu dia tulis situ meter. Okey. Kalau misalnya dia punya nombor piawai kali 10 negatif 10 kuasa apa dia? Lupa dah. Okey, sekali. Okey. Kalau misalnya panjang. Okey. Panjang dia punya unit SI kena tulis juga. Kalau tak tulis nanti cikgu lupa. Okey. Meter. Okey, tulis kat kertas mana-mana ada kosong kat mana-mana tulis. Okey. Kalau dia tanya pasal simbol iaitu shortcut kepada unit SI tadi. M. Kalau dia tanya pasal nilai berimbuhan maksudnya ialah begini Ada km, ada cm, ada apa-apalah maksudnya yang sentimeter, ada kilometer. Kalau misalnya dia tanya nombor piawai, awak kena bagi dalam bentuk macam ini. Kuasa-kuasa tu. So, jangan tertukar. Soalan biasanya dia tanya macam tu, bila dalamnya tu dia tanya, kemudiannya awak tertukar. Okey, tukar kenapa? Okey. Kuantiti terbitan. Apa benda nak buat? Unit asas. Apa benda nak buat? Okey. So, yang tu awak kena tengok dekat nota. Semua ada dalam nota ni. Jadi, tengok balik. Okey. Jadi, ini untuk yang kedua ialah kilo. Okey. Millihertz. Okey. Dan yang seterusnya ialah yang seterusnya nak panggil orang lah. Tak seronok cakap seorang ni. Apa Okey. Ana ada. Mana setting ni? Okey. Jeremy. Oh, Jeremy. Where are you, Jeremy? Okay, Jeremy. Can you give me answer? Dua 240 milogram. Milo? Mana ada Milo? Milo minum tu. Okey, sekali. Itu 240. Apa tu? Belakang dia. Itu simbol yang apa tu? Cuba tengok balik. Okey, tak apa. Jeremy. Okey, hold dulu. Itu tak tahu cakap itu simbol tak tahu. Apa? Sebut huruf dia, nombor dia. Huruf apa? M besar, M kecil ke? Itu bukan M. Itu Milo. Milo ke Mili? Milo. Okey, Milo. Tak apalah, Milo lah. Milo. Cikgu tak tahu nak macam mana nak buat Milo. Okey, Jeremy. Jeremy. Okey. Okey, Echa. Ya? Echa. Okey. Ya saya. Bagi tahu cikgu jawapan dia, tiga-tiga ni. Serius lah, okey. Serius lah, memang. 240. 240 miligram. Miligram, alright. Miligram. Alamat tulisan, kejap je miligram, okey, lepas tu? 9 kilo F.
9 kilo F. Lagi? 4.58 kilo ampere. 4.58 kilo ampere. Okay, good. Alright, so Jeremy nanti tanya abang awak. Okay, abang awak power juga tu. Alright, thank you Ajah. Okay, next. Okay, next ialah berapakah kotak berdimensi 3 kali 5 kali 4 cm? Okay, soalan ni dia ada 3. Okay, yang ni dalam bagi dalam bentuk cm. Yang ni bagi dalam bentuk mm. So, yang ni pula dia bagi dalam bentuk cm. So, apa yang perlu awak buat ialah awak just tukarkan saja. Okay. Kalau ada nak tukar dalam cm pun boleh, nak tukar dalam mm pun boleh. Okay. Tukarkan dulu dan kemudiannya tukarkan yang terakhir ni. Atau macam-macam cara pun sekalipun awak boleh tukar juga dalam bentuk M. Okay. Jadi cikgu tunjuk contoh. Isi padu sama juga dengan, cikgu tulis dulu 3 cm darab dengan 50 mm darab dengan 4 cm. Kenapa cikgu buat unit? Sedangkan cikgu kata, okey, unit anak-anak boleh abaikan pada minggu lepas. Tapi kenapa kali ni cikgu tak buat? Cikgu buat. Okey. So kerana unit dia tak sama. Yang ni mili. Yang ni senti. Yang ni pula senti. So bila unit tak sama, jadi kita kena tulis lah. Okey, jadi cikgu tukarkan dalam bentuk meter terus. Okey. 3 kali dengan 10 negatif 2 meter darab dengan 50 kali 10 negatif 3 meter. So 4 darab 10 negatif 2 meter. Okey, so akhirnya awak guna je kalkulator, darab je semua. Akhirnya sekali awak akan dapat jawapan. Jawapan cikgu tak bagi. Cari sendiri. Okey. So yang seterusnya. Okey. Untuk yang seterusnya ialah dia ada 97.5 MHz. So dia tanya berapakah frekuensi radio dalam unit Hertz? Okey. Jadi awak boleh bagi dalam bentuk piawai lah sebab banyak sangat dia punya nombor kosong tu. So jawapan dia ialah 9.75 kali 10 kuasa 7. Okey, kenapa 7 ni? Okey. Padahal mega tu adalah kuasa 6. Okey, jadi sebenarnya cikgu tukar kepada jalan kira dia 97.5 kali 10 kuasa 6 Hertz. Cikgu tukarkan huruf M tu kepada 10 kuasa 6 ni. Jadi, bila 10 kuasa 6 ni cikgu tukarkan, tapi yang ini banyak. Dah cikgu kata dalam minggu lepas, okey, kalau nombor piawai, kalau boleh, satu je dekat depan dia. Jadi cikgu buat 9.75, tapi oleh kerana dia gerak ke depan satu, maka dia akan jadi 10 kuasa 1 darab dengan 10 kuasa 6. Jadi ini dengan ini dia jadi tambah. Itu yang jadi 9.75 kali 10 kuasa 7 Hertz. Jangan lupa unit dia. Yang akhir jangan lupa. Okey. Alright. Seterusnya. Okey. Seterusnya ialah okey. Siapa orangnya? Okay, Dan Cicing. Where are you? Okay, can you give me an answer? Just answer only. Yang atas dua. Yang atas dulu. 9.0 kilowatt. Okay, 9.0 kilowatt. Bukan wood, watt. Okay, this one, watt. Okay. Okay, good. Alright, next. Okay, jalan kira cikgu nak tunjuk. Jawapannya cikgu bagi. Okay.
Tan Chi Huan. Okay, what's the answer for the next question? 8.33 ms Tadi. kuasa negatif 1. Okay. 8.33 ms negatif 1. Alright. Thank you. Okay, ini jawapan dia. Okay, good. Okay, seterusnya. Okay, untuk yang ini. Mungkin rasa susah sikit untuk awak, tapi ini cikgu akan tunjuk satu per satu. Okay, tentukan unit SI bagi Q. Okay, bagaimana kita nak tahu S untuk Q ni? Okay, ni tengok betul-betul. Bagi siapa-siapa yang tak faham, bagi tengok siapa-siapa yang tak faham, tengok betul-betul. Okay. So, bagaimana kita nak bagi nama unit SI, kuanti SI ataupun dia punya dekat belakang dia ialah unit SI tu. Unit SI tu ialah dekat belakang dia. Belakang dia tu, contoh, kalau misalnya hal laju, dia dapat ms negatif 1. Macam tu. So, yang ini dia bagi dalam bentuk Q. Apa benda ni? Okay. Tapi dia bagi formula. Jadi, daripada formula tu, kita boleh dapat lah. Okay. So, cara dia, kita buat Q. Okay. Kemudiannya, jisim objek. Bila jisim objek, dia kata huruf M. So, bila jisim objek darab M dengan M, jadi kita tulis dulu. Jisim. Okey, M pun darab dengan jisim. Okey. So, ada per, jadi cikgu per. Okey. So, lepas tu, dekat bahagian bawah pula, D tu dikatakan bahawa diameter. R pula ialah jejari. Jadi cikgu buat dulu. Diameter darab dengan jejari. Okey. So, yang ni tak selesai lagi. Kalau misalnya soalan tu, soalan SPM tu, ini baru satu markah. Okey, markah yang pertama. Okey. Jadi, barulah kita keluarkan unit SI dia. Jisim dalam bentuk kg. Darab dengan kg. Diameter pula dalam bentuk meter. Sebab dia panjang tau. Dikira panjang. Okey, darab dengan jejari pun meter. So, tak sudah lagi. Okey, oleh kerana ini kg ni ada 2 kali, maka kita buat kg kuasa 2. Oleh kerana M ni pun 2 kali, tapi dia duduk kat bawah. Jadi, kita buat M kuasa 2, tapi oleh kerana duduk kat bawah, dia jadi M negatif 2. So, maka dapatlah jawapan sepenuhnya. Ini adalah markah yang kedua. Okey, kalau misalnya dalam SPM, okey. So, awak dapatlah markah 2. Okey. So, yang ini adalah untuk markah yang pertama. Yang ini adalah untuk markah yang kedua. Jadi, janganlah awak kira, okey, ni cikgu. Ni 1 cikgu. Ini pula 2. Patutnya markahnya 3. Bukan. Okey, dari segi fizik, penandaan ni macam ni. Iaitu, kalau markah pertama, markah pertama. Kalau misalnya dia tak buat markah pertama, dia akan jadi gini. Markah pertama dia salah. Markah kedua dia betul. Okey. So, dia akan dapat markahnya ialah 1. Okay. Alright. So, yang seterusnya. Rajah menunjukkan graf melawan Q. Tentukan unit SI bagi keturunan graf. Okay. Keturunan ialah mewakili M sama juga dengan Y per X. So, bila Y per X, jadi cikgu tukarkan Y ni dengan X ni kepada P dengan Q. Okay. P per Q. Okey, dia nak unit SI tapi tak betul lagi. Okey. So, kalau misalnya dalam periksa, ni adalah baru markah pertama. Okey. So, bagaimana cara yang seterusnya ialah kita teruskan letak. Okey. Okey, Newton per dengan Q. Silap Q pula. Sekali lagi pula. Q pula dalam bentuk ni iaitu panjang. Okey. So, dia punya unit dia ialah, kalau Newton ialah dia punya unit dia ialah, memang tak belajar lagi sebab tu dah cikgu tunjuk dekat awak. Okey, kg/ms negatif 1. Negatif 2 silap. Negatif 2. Okey. Dan panjang pula ialah dalam bentuk meter. So, meter dengan meter yang ni boleh potong. So, dapatlah kg S negatif 2.
Batuk. Okey, apa yang cikgu nak ceritakan dekat sini ialah untuk bab 1 ni adalah bagaimana awak nak tentukan unit akhir dia. Okey, macam mana nak keluarkan dia punya akhir dia. Okey. Jadi kenal pasti ataupun mahirkan bagaimana unit akhir tu terkeluar. Maksudnya apa benda selepas potong, apa benda yang tinggal. Itu yang ingin cikgu tekankan. Okey. Jadi untuk yang ini pula ialah okey, nyatakan hubungan R dan 1/Q. Okey. Dalam fizik SPM, awak boleh jawab pendek-pendek je. Tak payah tinggi-tinggi. Awak buat macam ni pula. Hubungan di antara R dan 1Q ialah apa. No, that's not physics. Fizik is fizik ialah sesuatu yang mudah. Simple dan easy. Easy, sweet and simple. Okay. Easy, sweet and simple. Jadi bagaimana easy, sweet dan simple tu? Maksudnya ialah kita tak cakap melewet-lewet. Fizik ni kita tak cakap melewet-lewet. Jadi hubungan dia ialah berkadar terus. So dapat 1 markah. Okay. Alright. Kenapa berkadar terus? Sebab dia naik. Bila R naik, Q pun naik, maka dia jadi berkadar terus. Okey. So berbalik dengan yang ni pula. Okey, nyatakan hubungan di antara R dan Q. R dan Q. So bila R dengan Q, dia jadi terbalik. Okey. Bila cikgu tukarkan ini jadi Q, so apa benda kat di sini semua akan jadi terbalik. Okey, so jadi graf dia begini. Okey, saya ulang balik. Cikgu ulang balik Kalau apa pun saja, kalau misalnya 1/Q ni tiba-tiba dia tanya, okey, tiba-tiba dia jadi Q. So, awak akan faham bahawa dia akan terbalik daripada yang diberi. Kalau misalnya jawapan ni ialah kadar terus, tapi bila tiba-tiba 1/Q dia tukar kepada Q, maka dia akan jadi berkadar songsang. Okey. So jawapan dia ialah untuk berkadar songsang. Okey, jadi sama juga macam ni. Okey. Okey, kalau misalnya cikgu bagi perumpamaan lain lah Okey, kalau misalnya ini adalah perempuan. Okey, apa maksudnya kalau misalnya 1/perempuan? Maksudnya ialah apakah hubungan dia? Okey. Hubungan dia ialah dia berkadar songsang daripada perempuan. So mungkin jawapan dia lelaki. Okey. So maksudnya yang ini ialah tak ada 1 pun kat atas. Atas tak ada 1. Tapi dekat sini ada letak 1. So dia akan jadi terbalik. Apa saja yang bila letak 1 ataupun hilang 1 dia jadi terbalik daripada jawapan dia. Okey. Ada soalan tak ni? Macam faham je semua je. Pandai je semua ni. Saya tak faham lah cikgu. Bagus. Nasib baik. Okey, macam ni. Okey. Kalau misalnya cikgu bagi Q. Q sepatutnya konon-konon Ini tak ada kaitan dengan apa-apa soalan pun. Okey. Kalau misalnya Q adalah songsang. Kalau 1/Q terbalik daripada cerita ni. Jadi apa cerita yang dekat sini? Jadi dia akan terbalik daripada dia. Jadi dia akan maksudnya ialah berkadar terus. Okey. Kalau misalnya okey, J ni, okey, abaikan atas ni. J ni konon-kononnya dia bagi berkadar terus. Okey. Tiba-tiba dalam soalan dia tanya 1/J. Tapi dalam jawapan dia bagi macam ni. J adalah berkadar terus. Tapi dalam soalan dia tanya, apakah hubungan 1/J? Itu nak perangkap awak tu. Okey, so dia akan terbalik daripada berkadar terus. Berkadar terus lawan dia ialah berkadar songsang. Itu je lah. Okey, so jawapannya ialah berkadar songsang. Okey. Konon-kononnya kalau misalnya tak faham lah berkadar terus dengan songsang ni. Okey, tak apalah.
Kalau M adalah nama dia Minah. So, kalau 1 per M adalah terbalik daripada nama Minah tersebut, iaitu Songsang. Songsang kepada Minah, iaitu Hanim. Maka jadilah terbalik daripada nama Minah. Minah macam tak seronok je nama dia, tapi bila Hanim nampak macam bandar sikit nama dia. Itulah maksudnya berkadar Songsang. Maksudnya dia akan terbalik daripada ceritanya. Tapi tak ada lah soalan macam ni. Fizik tak ada lah soalan nama Hanim ni. Tapi dia tanya pasal berkadar, dia tanya dia pasal hubungan. Hubungan ni bila soalan fizik, dia akan cerita pasal berkadar terus ataupun berkadar Songsang. Ada dua lagi nanti kita akan masuk dalam bab lain. Tapi itu saja. Jangan pula awak dia tanya pula, apakah hubungan di antara panjang dengan lebar? Ingat, dalam fizik ada 4 saja. Iaitu berkadar terus, berkadar Songsang, naik secara linear ataupun turun secara linear. Jadi 2 lagi tu, naik secara linear dengan turun secara linear tu cikgu akan ajar untuk bab yang berikutnya. Tapi berkadar Songsang dengan kadar terus tu, ini cikgu nak masuk lah. Alright. Jadi anak-anak pelajar sekalian, jangan kalau misalnya soalan tu ditanya, apakah hubungan di antara panjang dan lebar? Awak pergi jawab kat bawah tu. Hubungan dia ialah sepasang kekasih. Salah lah. Alright. Apakah hubungan dia? Adik-beradik cikgu. Apakah hubungan dia? Saudara mara belah mak ayah dia. No. Itu bukan fizik. Fizik ada 4 je. Berkadar Songsang, berkadar terus, naik secara linear ataupun turun secara linear. Itu saja, ingat. Alright. Jadi untuk yang berikutnya ialah yang manakah bukan yang unit SI yang betul, merupakan unit SI yang betul. So untuk yang betulnya ialah panjang dengan meter lah. Masa dengan minit sepatutnya ialah saat, jisim adalah kg. Suhu pula ialah sepatutnya ialah dalam bentuk Kelvin yang sesuai. Dan panjang adalah jawapan meter. Saya ulang balik, kg. Alright. So yang berikutnya. 30 milisaat bersamaan dengan 3 mili. So 30 mili samaan dengan 10 negatif 3. So 3 kali 10 kuasa 1 darab dengan 10 negatif 3. Maka dapat jawapannya ialah yang ni dengan yang ni tambahkan saja. Darab dengan 10 negatif 2. Mana jawapan dia? Ni lah. Sampai sini sangkut tak? Semua boleh ikut tak ni? Laju sangat ke? Tak? Boleh. Kalau laju sangat beritahu cikgu laju sangat lah cikgu cakap ni. Hal lah sikit cikgu. Nak kentut pun tak sempat cikgu. Alright. So yang berikutnya. Tak ada apa, bukan apa. Kalau cikgu cakap laju, jadi kelas cepatlah habis. Betul tak? Dan mobile data awak tu tak adalah laju sangat jalan. Jadi yang berikutnya, manakah frekuensi berikut bersamaan dengan 1.06 MHz? So yang ini, cikgu tukarkan megahertz ni kepada 106.8. Tukarkan mega tu kepada bentuk piawai iaitu 10.6 Hz. Tapi yang ni ada 2 kali. So 1.068 kali 10 kuasa 2 darab dengan 10 kuasa 6 Hz. Oleh kerana ini adalah darab, maka kita boleh tambahkan saja. Kalau darab tambah, kalau bawah dia bahagi tu jadi tolak. So dia akan dapat jawapannya ialah 1.068 kali 10 kuasa 8 Hz. Mana Hz ni? Jawapan dia ialah E. Alright. Dan yang berikutnya. Yang berikutnya. Apa nama ni? Cikgu lupa pula tadi. Leptospheres mercury.
Okey, apa jawapan dia untuk yang ini? C. C. Okey. Kenapa awak kata C? Pico tu bersamaan dengan apa? Cepat. Salah kira ke cikgu? Tak ada. Jangan takut. Apa yang awak buat? Okey, Pico sama dengan apa? Negatif 12. Ha? 10 kuasa negatif 12. Negatif 12. Okey. 470 kali 10 negatif kuasa negatif 12. Betul? Betul. Okey, good. Alright. Terima kasih. Okey. Okey, jadinya okey, 470 cikgu convertkan ke hadapan 4.7 kali 10 kuasa 2 darab 10 negatif 12. Okey, so ini kita tambahkan saja 2 tambah dengan negatif 12, maka dia akan dapat jawapan 4.7 darab 10 negatif 10. Okey, Farad. Okey. Yang ni adalah huruf F. F ni adalah mewakili Farad. Alright. Faraday. Nama orang yang buatnya. Okey, so jadi inilah jawapannya. Okey. Okey, Electrophysics Mercury. Okey, nanti kali cuba lagi. Ya. Okey, jadi yang C tadi tak tepat lah. Okey. Yang seterusnya. Okey, kuantiti manakah mengenai kuantiti vektor? Kuantiti vektor ialah Andi. Oh, Andi. Zafi Azam ni ajak left tambah. Left masuk. Masuk left. Zafi. Zafi. Line slow. Tak apa. Janji awak boleh ikut. Nanti yang cikgu ajar ni, cikgu rekodkan. Okey. Nanti cikgu masuk kat YouTube Okey, yang ada masalah untuk yang line slow tu, kalau kat YouTube server dia besar. Jadinya dia boleh ikut kelajuan slow ataupun tidak. Alright. Jadi, Andi, cepat. Andi. Okey. Apa jawapan awak, Andi? Cikgu. Sekejap. Ayuk. Buat tak ni? Tak, Andi buat tak? Apa dia? Sempat. Tak sempat. Tak buat lagi. Dah. Dah agak dah. Bila tu cikgu dah hafal agak dah. Orang yang buat biasanya cikgu jawapannya. Itu biasanya orang dapat jawab. Okey, so tak apalah. Oleh kerana Andi kata tak sempat buat kan. Okey, tak apa. Jadi bagi cikgu bagi soalan lain. Andi. Apa maksud kuantiti vektor, Andi? Kuantiti vektor yang baru nak baca tu. Lupa cikgu. Aduh, Andi, macam mana ni? Okey, kuantiti asas. Apa maksud kuantiti asas? Krik. Andi, ada lagi tak? Insan dah? Kuantiti asas, apa kuantiti asas? Tak, cikgu. Aduh, nice, study. Jangan main game je. Okey. Alright. Okey, orang lain dah. Okey. Aila Maisara. Oh, Alia Maisara. Okey, Alia Maisara. Okey. Apa jawapan dia? Daya. Okey, kenapa orang kata daya? Sebab daya tu dia punya unit tu dia lagi terperinci, dia ada magnitude dengan arah. Yes, good. Okey, itu jawapan dia. Kenapa awak bagi yang tu? Sebab kita pusing balik dekat quantity vector tu. Okey, quantity vector, dengar ni Andi. Quantity vector
Okey, terima kasih ya Alia Masara. Okey, kuantiti vektor Andi dengar ni ialah kuantiti yang mempunyai magnitud dengan arah. Okey, cikgu ulang balik. Kuantiti. Kuantiti ada dua, iaitu satu tukar kepada asas, satu tukar kepada terbitan. Okey. Anak kepada kuantiti ni, kuantiti anak dia ada asas dengan terbitan. Dia kahwin berapa tak tahu tapi dia dapat anak 2 orang. So daripada anak asas 2 orang ni, so asas ni ialah hasil gabungan 1 unit saja. Hasil gabungan pula, minta maaf. Ada 1 unit saja. Dia tak gabung dengan unit-unit yang lain. Terbitan pula ialah gabungan daripada 2 ataupun lebih unit. Contoh macam KG-MS negatif 2. So KG pun unit, M pun unit, S pun unit. 3 unit dekat situ. Tapi S tu ada 2, S negatif 2. So ada 4 unit. Maksudnya S tu ada 2 kali. Alright. Jadi terbitan ni pula, okey, asas ni kemudiannya dia tak ada dapat anak. Tapi terbitan dia ada 2 anak pula, iaitu satu anak dia ialah apa tadi Okey, satu ialah vektor dan satu lagi ialah skala. Okey. So terbitan tu dia ada 2 anak. So apa anak skala dengan vektor ni buat? Skala ni dia ada unit je. Okey, manakala vektor pula dia ada unit dan arah. Unit ni biasanya tak panggil sebagai unit tapi disebut sebagai magnitude. Okey, magnitude dan arah. Okey, so next question. Alright, so untuk soalan yang berikutnya, okey. Yang ni kena tanya dengan cikgu matematik awak solutionnya lah. Tapi cikgu akan tunjuklah sikit-sikit. So untuk yang ini ialah persamaan bergaris. Lupa pula cikgu. Hosian kan? Hosian. Matematik belajar tak lagi persamaan garis linear? Ada. Ada Apa persamaan garis linear tu? Dia punya formula? Y sama dengan MX tambah C. Okey, terima kasih. Alright, okey, bagus. Okey. So persamaan garis lurus ataupun persamaan garis linear adalah disebabkan formula Y MX tambah C. Kalau awak ada masalah dengan yang ini, awak ada masalah dengan cikgu beda. Okey, tak ada, minta maaf. Okey, awak ada masalah dengan cikgu matematik awak. Alright. So pergi minta maaf banyak-banyak. Okey. So Y ni kita ambil sebagai ganti dia Y. Y sama dengan V. Okey. X tu kita gantikan sebagai Q. Okey. Dan C pula ialah pintasan Y. Pintasan Y pula ialah P. Alright. Mana P? Okey. So daripada sini kita dah tahu dah apa yang kita nak reject. Okey. Okey, kita nak reject mana ni Mana dia? Okey. Mana yang kita nak reject Okey. Q. Kita tak reject lagi Cikgu takut ada nanti disangkut kat lain. Okey. So yang seterusnya, M pula. Yang ni belum selesaikan lagi. M dia pula. M adalah antara Y bagi dengan X. So Y dia ialah V dan X dia ialah T. Alright. So cikgu masukkan dia punya dekat M tadi. M tadi masuk dekat bawah ni, iaitu V dengan T. So tak ada satu pun per dekat sini. Jadi kita kena tukarkan sekejap pula. Okey. Q. Okey, sekejap Okey, cikgu ulang balik sekali lagi. Okey, V cikgu gantikan sini, V. M cikgu hold dulu. X pula cikgu gantikan pada T. Dan tambah pula C pula cikgu
gantikan kepada pitasan Y dia, iaitu huruf P. Okey. Dan M dia ialah huruf V bahagi dengan T. So, cikgu gantikan huruf M ni, iaitu V sama juga dengan, okey, V bahagi dengan T. Darab T. Tambah dengan P. Okey. Tak habis lagi dengan yang tu. Okey. Kemudiannya kita potong dulu. Okey. Alright. Kita potong dulu. Pening lah cikgu ni. Kejap salah lah. Okey. Sekali lagi. Saya salah dekat sini. Okey. Kejap Cikgu salah dekat sini Tengok sekali lagi Cikgu padam. Okey, minta maaf. Cikgu salah dekat huruf M tadi. Okey, sekali lagi. Okey, yang ni pun salah. Okey. Y sama juga dengan MX tambah C. So, Y dia adalah huruf V. M cikgu tulis lagi. X dia adalah huruf T. Okey. So, tambah dengan C. C adalah pitasan Y dia. Pitasan Y dia ialah huruf P. Okey. So, dah sampai dekat situ, cikgu padam balik. Cikgu padam balik. Takut tukar macam tadi. Okey. So, huruf M ni belum selesai lagi. M ada... Okey, minta maaf. M adalah bersamaan dengan Y bahagi dengan X. So, Y dengan X ni ialah, Y ni adalah bukan dekat sini tapi dekat nilai yang ini. Okey. Itu bagaimana cara untuk nak dapat ni ialah pitasan ataupun kesusunan ialah bersamaan dengan Okey, bersamaan dengan cikgu bagi unit dulu. Okey. Unit ini ialah 0,4 per P. Yang ni pula unit dia ialah Q dengan kosong. Kenapa yang ni? Kerana ini adalah matematik. Okey. Jadi untuk Y, alright, untuk Y, kita ambil dia punya P dia. Dan Q pula kita ambil sebagai Q juga. P tolak dengan kosong. Dan kosong tolak dengan Q. So, awak akan dapat jawapan dia ialah P negatif dengan Q. Alright, kenapa negatif? Yang ni dia makin turun. Jadi barulah cikgu akan masukkan M tadi dekat dalam sini. Okey. Kalau laju sangat beritahu Tanya terus, jangan malu. Orang malu sesat jalan. Okey. Kalau cikgu salah, tolong betulkan juga. Jangan senyap je. Okey. So, sambung balik. V, M tadi cikgu sambung balik. Negatif P per dengan Q. T tambah dengan P. So, Q ni, alright. Dah ada ke belum? Kita cuba tengok kat sini. Okey. V, negatif P, Q. Ni ada jawapan dia. V, negatif P, T, Q, tambah P. Dah dapat dah jawapan dia. Alright. So, dah dapat jawapannya untuk yang ni. Alright. Yang berikutnya. Okey. Yang berikutnya. Siapa? Aimi Ayumi. Aimi. Aimi. Ya. Apa jawapan Aimi? Cikgu, saya belum buat lah cikgu. Alah, tak buat lagi. Berapa lama nak buat ni? 2 minggu dah ni. Saya tak tahu macam mana nak buat yang ni. Okey. Tapi yang lain buat tak? Buat. Yang buat tak apalah. Okey. Okey, tapi ada satu soalan je aku nak tanya. Okey, okey, tak apa Aimi. Okey, Dan. Okey, mana satu Dan dia jami'an dekat dalam ni? Ada tak? Dia kelas lain. Tak apa cikgu. Dia kelas lain lah. Oh, dia kelas lain Sebab cikgu nampak macam dalam list ada nama Nadia Jami'an, tapi nak cikgu tengok tiap minggu macam tak ada je dalam ni. Memang tak ada dalam kelas ni. Confirm
Dia kena technical. Ha? Dia pindah sekolah? Dia teknikal. Oh, okey. Faham. Alright. Okay, so jawapan untuk yang ini ialah jawapannya ialah jika Q ialah 1, maka P adalah bersamaan dengan 2. Okey, jika Q adalah 1, so P adalah bersamaan dengan 2. Ha? Dah dapat je jawapan dia. Itu je lah. Okey. Jawapan terus terang. Terang lagi bersuluh. Okey. So, yang berikutnya, hubungan di antara daya regangan F dengan yang ini diberi sebagai Fax. K ialah pemalar spring. Apakah unit bagi K? Okey. Sama juga macam cikgu cakap tadi. Okey, F sama juga dengan Kx. Alright. So, yang ni awak salin je dulu. Yang ni adalah sepatutnya awak belum belajar lagi lah. Tapi awak salin dulu, okey? Nanti bila dah masuk bab spring nanti cikgu akan bagi tahu. Okey. So F ni ialah mewakili daya. K ialah pemalar. Dan X ialah pemanjangan. Okey. So bila cikgu convertkan benda ni, X ni turun kat bawah. Jadi K sama juga dengan F per dengan X. Iaitu F ialah mewakili daya. X ialah mewakili panjang. Okey, so bila daya dengan panjang, so dayanya ialah memberi Newton dan panjang pula dalam bentuk meter. So bila dia macam ni ialah Nm-1. Mana? Ni lah. Dapat jawapan dia. Okay. Alright. Dan yang terakhir iaitu berapakah kelajuan yang ini, berapakah laju dalam bentuk ms-1. Okey. So jawapan untuk yang ini adalah mewakili. Okey, mewakili. Sebelum ajar yang ini, sila keluarkan kertas awak. Masing-masing semua dah ada kertas? Dah, semua dah Okey, jadi hari tu cikgu ajar unit yang sama. Iaitu daripada kilo nak tukar kepada unit apa-apa semua. So yang ni ialah gabungan dua benda. Nak jadi satu benda. Bagaimana tu? Okey, tengok tengok betul-betul apa benda cikgu cakap ni. Mengarut lah cikgu ni. Buat pening kita orang lah cikgu. Okey. Tengok betul-betul. Ayat macam susah. Tapi sebenarnya senang je. Okey. Mula-mula cikgu bagi 60 km per dengan jam. Nak tukar menjadi okey. Apa nak bagi okey, nak bagi dalam meter per saat. Okey. Okey, yang minggu lepas cikgu ajar daripada satu unit kepada satu unit saja. Tapi hari ni cikgu nak ajar dalam satu soalan ada 2 unit. KM pun nak tukar, S pun nak tukar. Jadi tengok betul-betul, okey? Okey, so tengok betul-betul bagaimana cara dia. Senang je. Okey, macam minggu lepas. Okey, tengok betul-betul Kalau awak hilang confidence, awak hilang apa tu? Concentration dekat situ, maka awak hilanglah dekat dalam kelas cikgu ni. So, 60 km. 60 km, kita buat dulu 60 km. Per jam tu, tulis juga jam. Yang ni kita hold dulu. Okay. Kita buat macam minggu lepas. Okay. Iaitu, daripada km, jadi km kat atas, km kat bawah. Jadi kita M. Dah selesai yang ni. M, ada M. Alright, good. Tapi J ni belum selesai. J ni, okey, oleh kerana J ni duduk di bawah. Jadi bila duduk di bawah, maka J berada di atas. Okey, J ni mewakili jam ya anak-anak. Jam. Jadi daripada jam tukar kepada minit.
Okey, bila minit dekat bawah, maka ada minit dekat atas. Okey, so bila minit dekat atas, maka ada saat dekat bawah. Alright. So, saat dekat bawah dah ada dekat sini, maka sama dengan yang ni, maka kita berhentilah. Nampak? Jangan teruskan lagi. Buat penat je, okey? So, alright. Kejap Kejap. Ada orang datang pula. Alright, thank you. Okay, sorry anak-anak. Okay, iklan sekejap. Ada orang hantar barang. Rumah cikgu punya. Okay. Okay, so dah sini kita dah selesaikan. Alah. Okay, bila kita dah selesaikan macam ni, baru kita letakkan dia punya imbuhan dia. Alright, imbuhan dia apa? Okay. Kalau misalnya 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Awak buat apa yang awak tahu? Okay, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Dan 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Macam mana nak buat ni cikgu? Okay, so dah sampai dekat sini, potong-potong. KM boleh potong dengan KM. Jam boleh potong dengan jam. Minit boleh tukar dengan minit. Okay, so akhirnya awak akan dapat M dekat akhir, S dekat akhir. So unit akhir dia ialah MS. Bagaimana nak buat untuk yang ni pula cikgu? Alright. Guna je kalkulator, yang atas darabkan semua, lepas tu bahagi dengan yang bawah. Okay. Iaitu kalau awak nak tekan kalkulator, 60 darab dengan 1000, darab dengan 1, darab dengan 1, bahagi dengan, ni sampai sini sampai sini pula bahagi dengan 1, ni sampai sini pula, okay. Bahagi dengan 1, okay, ni kat sini pula, okay. Bahagi dengan 60, dan yang ni pula, tak selesai lagi bahagi dengan 60. Tekan kalkulator. Berapa jawapan anak-anak? Cikgu tak ada kalkulator Yang kali nak kena bawa ambil dekat sekolah. Kata cikgu. Okay, cepat. Siapa nak panggil ni? Wadah. Apa jawapan dia, Wadah? Guna kalkulator. 16.66666. Ambil 3 je. 3 poin je. Ke ada poin ke tak ada poin? 16.667. 16.667 kali? Tak ada. Tak ada. Tak ada? Tak ada, okey. Okey. 16.667. Unit dia? Meter per saat. Meter per saat. Okey, good. Okey. So yang ni cikgu dah ajar. Okey. Jadi awak buat sendiri pula. Okey, semua. Okey. Okey, ni soalan dia. Semua kena buat. Okey. Tak nak, tak ada titik tolak pun. Semua kena buat. Nanti cikgu akan pilih orang. Alamak. Soalannya berbunyi. Okey. Apa okey. 60 kilometer per dengan 2 hari nak tukar kepada sentimeter per dengan saat. Sila cari sekarang. Okey, 2 minit 2 minit je. Bagi lama-lama kan nanti bazir masa.
Ada dah siap? Bagi tahu jawapan. Jangan lama-lama sangat Cikgu. Ha? Kalau yang 2 hari tu, nak letak 2 hari, 24 jam ke 48 jam? 2 hari tu, awak nak 2 hari terus pun boleh. Tak nak tukar pada hari pun tak ada masalah. Yang mana awak faham, awak buat je terus. Okey. Maksudnya buat situ 2 hari sama dengan 48 jam. Pun boleh, tak ada masalah. Nanti jawapan akan dapat jawapan yang sama juga. Okey, faham. Ada dah dapat jawapan? Ya. Cikgu. Saya dah dapat jawapan tapi tak tahu betul ke tak. Okey, tak apa. Kita simpan dulu. Alright. Jawapannya? 34.722. 34.722. Okey. Dia punya tu CMS kan? Betul? Okey, bagus. Betul. Alright. Okey, ada siapa-siapa lagi dapat jawapan yang sama ataupun rasa lain ke? Mana dia? Okey, nama Chinese ni apa Cikgu lupa lah. Tak boleh nak baca lah. Sama. Jawapan sama. Jawapan Saya sama. pun 34.722. 34.722 betul Okey, last question. Okey, good. Thank you. Nama apa tadi Cikgu cuba ingat lah. Zean. Zean okey, Zean. Cikgu cuba ingat. Zean, okey. Okey, alright. So, last question. Okey. Last question ialah okey. Satu tahun apa dengan satu tahun dengan apa nak buat ni? Satu tahun boleh lah. Okey. 3,000 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Okey, CM. Okey. Tukar kepada hari pula. Jam per dengan KM. Cari sekarang. Okey. Hari siapa cepat jawab, cepat je cakap je Ya. Kau dah berdua dah siap kerja sekolah belum ni? Betul. Okey. Siapa-siapa, cepat sikit. Ngantuk pula cikgu, sunyi je. Awak bukan nak pasang mic seorang-seorang. Cikgu. Dia ni. Kalau ambil hari terus tak boleh ke? Ambil 365 hari terus. Boleh. Boleh kan? Boleh. Pun boleh juga. Okay. 1 tahun sama dengan 365 hari pun boleh. Tapi dapat jawapan lain sikit. Tapi dia dibenarkan untuk yang ni. So nanti macam banyak jawapan pula cikgu. Sebab kalau ikut hari lain kan? Ikut bulan pun lain nanti. Tak apa.
Mana-mana pun tak apa. Maknanya daripada 1 tahun, tukar kepada hari pun boleh. Ataupun awak bulan pun tak apa. Untuk jawapan yang ni, cikgu nak tahu awak faham tidak je. Tak apa, tak kisah. Dapat jawapan ikut bulan pun boleh. Ikut bulan dengan hari pun boleh. Ikut terus hari pun boleh. Jadi cikgu nak tahu, yang jawab tahun tadi berapa dapat jawapan. Yang ikut hari pula berapa jawapan. Ikut yang perlahan-lahan. Maknanya dia tukar pada minggu-minggu pada tu. Awak mungkin nampak bumbung cikgu lah. Sebab cikgu letakkan cikgu punya tab ni dekat bawah. Finish already. Siapa-siapa cepat. Mana dia? Mana dia ni? Mana semua orang? Jah, dah buat apa Jah? Belum. Okey, cepat. Okey. Tan Cici, dapat apa? Belum juga. Okey, cepat. Jeremy, dah dapat belum Jeremy? Dah. Okey, jawapan dia apa Jeremy? 29200 J per km. Jam per km Okey, cikgu simpan dulu jawapan awak. Kita tunggu jawapan yang kedua. Thank you Jeremy. Andi, jawapan dia apa ni? Saya dengan sangkut-sangkut lah cikgu. Sangkut-sangkut? Apalah. Cuba awak sebut. Saya suka. Saya suka. Okey, betul lah. Okey, sebab cikgu dengar suara awak pun sangkut-sangkut. Okey, tak apa. Betul. Okey, cikgu percaya kat awak. Apa Andi, nanti tengok dekat ni tengok kat YouTube Andi Okey, boleh hold tu. Baik cikgu. Cikgu dia punya yang last tu berapa? Dia punya apa ni? Unit. Dia punya unit. Okey, unit ni last kali cikgu nak jam per km ni. Okey. Zafi, berapa jawapan je Zafi? Oh, Zafi Azam. Tidur dah ke? Jai ke? Okey, tak siap lagi alamak. Cepat. Cepat, 12.30 dah ni. Kalau ikut daripada janji kita sampai 12.30. Tadi pun kita punya kelas tadi start pukul 11 suku Anak 11.20. Cikgu. Jeremy Saya salah. Jawapan dia 2920. Ada kosong. Hilang 01 Okey. Thank you Jeremy. Cepat yang lain. Cepat, satu lagi. Cikgu nak simpan satu jawapan ni. Dah cikgu. Okey, dah. Okey, Dennis. Siapa jawapan Dennis? Sama juga. 2920 jam per km. Okey, 2920 jam per km Okey. Maka ada 2 orang lah dapat jawapan yang sama. Okey, jadi cikgu pun tak kira sebenarnya. Jadi yang lain tu, okey. Yang mana yang cikgu kerja rumah cikgu tanda tadi? Okey, tanda pakai merah Maksudnya yang mana kerja rumah yang cikgu dah bincangkan, tanda pakai pen merah.
Nanti naik sekolah nanti baru cikgu tengok. Okay, understood everyone? Okay, jadi cikgu dah sekarang ni pun pukul 12.30, jadi cikgu terpaksa akhirkan cikgu punya kelas. Jadi in case kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu personal WhatsApp. Okay, ataupun Telegram, mana-mana cikgu boleh terima. Okay, kalau rasa-rasa macam nak bercakap, boleh pakai voice call je dekat message tu ataupun dekat Telegram tu. Alright, jadi for the next class we are going to go to topic 3. Okay, jadi cikgu akan letakkan satu lagi handout dekat pondok jaga, tapi bila cikgu letakkan nanti bila cikgu dah letak nanti baru cikgu bagi tahu. Jangan pergi dulu awal. Cikgu dah letak nanti baru cikgu bagi tahu, okey? Jadi untuk itu cikgu sudahkan cikgu punya kelas. Jadi cikgu minta maaf kalau ada panjang umur rezeki, kita akan jumpa lagi lah. Alright. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh di sini kelas. Hello, Terima kasih cikgu. Sama. Ya, saya cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Boleh, tak ada masalah. Pukul apa cikgu? Okey, sebab esok saya pukul 8 sampai bila? Pukul 8? Okey, 8.30 Okey. Alright. Tak payahlah. Sebab BDR. Tak payah. Daripada rumah saya tak jauh pun. Okey cikgu. Alright. Boleh. Cakap kat cikgu ni bawa tab guru ke, bawa komputer ke. Kalau korang ni ada benda dekat depan dia orang. Alright, cantik. Sebab saya takut dia orang tak ada apa-apa je, nanti kan termenung tengok. Alright cikgu. Alright, okay. Ya sama. Assalamualaikum.